Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, sesi tanya jawab siri yang ke-52 pada pagi Sabtu 4 hari bulan 12 2021 bersama dengan 29 Rabiul Tsani 1443. Nasta'in Allah. Allah maftah alaina ya Rabb. Kita minta pertolongan Allah supaya Allah Ta'ala bukakan kepada kita kefahaman yang baik berdasarkan kepada fahaman Alkitab was Sunnah dan juga huraian para ulama yang muktabar dalam sesuatu masalah. Baik, soalan yang pertama, penjelasan hukum solat jamaah imam terlupa solat 5 rakaat dan keadaan situasi makmum di belakangnya bagaimana? Kita dah jawab baru ni, ringkas tak sempat. Ada masalah teknikal. Jadi sekarang ni saya huraikan secara lebih orang panggil lebih detail lah, insya-Allah. Jelas soalan kan? Soalannya imam lupa. Dia naik rakaat yang kelima dalam solat 4 rakaat lah. Kalau solat 3 rakaat naik ke 4, contohlah. Jawapan dia secara orang panggil insya-Allah detail sikit supaya kalau berlaku situasi macam ni tuan-tuan dan puan-puan mudah nak selesaikan. Idza qama al-imamu ila rak'atin zaidatin fi sholati sahiyan. Apabila imam tu bangun menambahkan 1 rakaat kerana terlupa. Kita kata spesifik tajuk kita ni rakaat yang kelima lah, mudah. Fa in tazakkar. Dia naik, dia pun teringat 5 ni. Maka wajib dia turun selalu. Turun ke tasyahud akhir. Dan sebelum salam hendaklah dia sujud sahwi 2 kali sujud. Ini mazhab Syafi'i lah kita pakai ni. Baik. Itu untuk imam. Imam kalau dia terlupa dia bangun, kalau dia ingat dia kena turun, wajib turun. Tak boleh berdiri terus. Bagaimana pula dengan makmum? Wa yambaghi liman khalfahu. Sepatutnya makmum yang ada di belakang imam mesti tazkir, ingatkan dia dengan kata subhanallah. Subhanallah. Kalau boleh biar ramai yang tegur tu. Biar imam dapat kekuatan. Salah aku ni. Baik. Fa in kana al-imam syakkan. Tapi kalau imam tu syak, imam tu rasa aku 4 kali 5 ni lam yajuz lahu rujuk. Tak boleh dia turun. Sebab dia tak yakin, dia tak yakin dia ni 4 kali 5. Maka dia kena duduk di atas tapak yang dia ada kepahaman tu lah, keyakinan dia tu. Dia tak boleh turun. Kecuali kalau ramai orang tegur. Contohnya, kita bunyi tak? Subhanallah. Belakang pula. Subhanallah. Kiri subhanallah. Muslimat pula tepuk tangan. Maknanya, majoriti menegur. Ketika itu imam kena ketepikan keyakinan dia. Sebab ramai orang tegur, sudah pasti dia salah. Ini kena ingat ni. Fa'illam yarji'. Kalau imam tak rujuk juga, tak turun juga, batal solat dia. Sebab ramai majoriti tegur, bolehkan ramai orang duduk semua ni. Mungkin seorang dua je bangun sekali dengan dia. Maka ketika itu imam kena akur, kena rujuk. Dan haram bagi makmum mutabat ikut imam sebab mereka tahu dia salah. Baiklah. Wa man tayaqqana. Untuk makmum pula ni, situasi makmum. Siapa dia yakin imam bangun kepada rakaat yang lebih, maka haram makmum itu ikut imam. Baik. Saya yakin imam naik rakaat yang kelima. Apa yang saya kena buat? Apa yang saya kena buat? Wa inda izin, dia ada 2 pilihan. Imma an yanwi mufaraqatah. Sama ada awak niat mufarakah
Aku mufarakah daripada imam. Mana berpisah daripada imam. Dia punya pasal lah. Kita sudahkan solat kita. Wa imma an yantaziru. Sama ada kita tunggu. Kita duduk ada tahiyat akhir itu, kita duduk tunggu situ. Dan tunggu imam turun, bagi salam sekali dengan imam. Wahwal afdal, itu yang terbaik. Jangan pisah dengan imam. Sebab imam tanggung kita daripada awal lagi kesalahan kita. Tiba-tiba bila imam salah, kita nak reject dia cepat-cepat. Sabar dulu. Tapi kalau makmum bangun, dia makmum yang yakin dia imam tambah, dia bangun juga, batal lah solat dia. Tapi kalau dia syak, 5 ke 4 ni. Ramai orang bangun. Ada seorang dua yang duduk. Bermakna kita kekuatan tu tidak ada. Nak tarjih yang mana satu? Wa amma man syak wa lam yata'akkad fa alaihi mutaba'atul iman. Maka dia kena ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Kan? Imam itu dijadikan supaya kita ikut dia. Ini situasi yang berlaku. Baik. Orang masbuk pula macam mana? Menarik ni, kita hurai habislah kat sini. Wa amma man kana masbuqan. Orang mari, dia ni masbuk. Dia tak tahu apa rakaat imam. Sebab dia mari kemudian dah. Mungkin dia masuk rakaat akhir dah kot. Dia tak tahu imam tu dah bangkit kepada rakaat yang lebih. Maka rakaat yang lebih tu bagi dia rakaat yang dia tertinggal. Maka dia boleh guna yang tu. Jadi kalau dia tambah satu rakaat lagi, contoh dia kurang 2 rakaat, maka dia boleh pakai 2 rakaat. Rakaat yang dia tambah tadi, tambah satu rakaatnya lagi. Tapi kalau dia tahu, wa in alima, kalau dia tahu imam tu lebih, dia tak boleh ikut. Dia tak boleh ikut. Lam yakul lahu mutaba'atuhu. Dia kata tak apa aku ikut pun, sebab aku kurang lagi rakaat. Jadi imam tambah aku la. Sebab dia tak boleh ikut benda yang batil. Dia tak boleh ikut benda yang batil. Li'annahu yutabi'u ala batilin fatabtulu salatu. Dia ikut imam yang batil, dia pun batal solat dia. Jadi orang jangan mudah-mudah kata, tak lihat, tak apa, saya memang kurang satu rakaat, naik je lah. La. Ini kaedah. Ibadat ni tak boleh suka-suka tuan-tuan. Kan? Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' jilid yang keempat. La yajuzu liqtida'. Tidak harus kita ikut mereka yang kita tahu perbuatan dia tu tidak dikira dalam bilangan. Sebab dia naik rakaat yang kelima. Rakaat yang kelima tak ada dalam solat. Kecuali solat witir. Maka tak boleh. Seperti masbuk iza adraka min akhir salati raka'ah. Jadi dia mari, dia sempat satu rakaat aja. Imam pun tambah lagi rakaat. Lam yakun masbuk. Jadi masbuk jangan ikut. Walaupun kalau dia tahu imam tu lebih, dia tak boleh ikut. Padahal dia tak ikut lagi rakaat. La. Yang kita kata sah tadi kalau dia tak tahu. Kalau tak tahu masbuk ni tak tahu, dia pun naik sekali dengan imam, maka rakaat itu dikira untuk dia. Sebab dia naik dalam keadaan dia yakin benda tu betul. Menarik ni. Wa in alimal masbuk. Kalau orang masbuk tu tahu selepas solat dah. Lepas solat bising, orang kata, tambah tu, rakaat lebih tu. Maka dia boleh ambil rakaat yang dia tak tahu tadi sebagai rakaat yang dia kurang. Itu boleh. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia kata bahawa falau adrakahu. Kalau orang tu sempat dengan imam dalam keadaan rukuk. Dia sempat dalam rukuk. Imam dia berhadas. Ataupun imam duduk dalam rakaat yang dia lupa. Imam naik rakaat yang kelima, terlupa. Setengah imam rokok, kita masuk masbuk. Kita pun rokok sekali dengan imam. Jadi ke tak jadi rakaat tu? Ini menarik. Dia kata qama ilai sawan fa adrakahu fi lam yujzi. Tidak memadai, tak sah. Sebab apa? Sebab imam pada ketika itu tidak ada keahlian untuk menanggung apa yang ditinggal oleh makmum. Makmum tinggal apa? Tinggal qiyam, tinggal Fatihah. 2 rukun yang ditinggal itu imam tak boleh nak tanggung sebab imam sudah tidak ada autoriti. Sebab dia naik rakaat yang kelima yang sudah lebih. Jadi, baiklah. Itu dia panggil
Apabila kita ikut orang yang sudah tidak ada ahli, maka tak boleh kita buat. Tapi kalau makmum tu mari daripada awal, ini rakaat yang kelima ni, kita tak tahu. Kita pun baca sempat qiyam, sempat baca Al-Fatihah, kemudian imam tu punya salah rakaat tu. Kita tak tahu. Sah rakaat itu bagi orang masbuk. Walhasil, ringkasannya tuan-tuan, siapa dia solat 5 rakaat, dia tahu rakaat yang kelima tu, maka batalah solat dia. Wa man jalasa hatta atamal imam, siapa dia tunggu tak naik sehingga imam turun, ataupun dia niat mufarakah, sah solat dia. Jadi imam kalau dia yakin dia 5, batalah solat dia. Tapi kalau tak yakin, tak apa. Cuma dia kena sujud sahwi di akhir solat. Ini penjelasan yang jelas lah. Tuan-tuan kena ambil ni, ulang-ulang dia punya hukum ni biar kita jelas. Wallahu alam. Baik, kita berpindah kepada soalan yang kedua, isu tayamum. Debu tayamumnya dinipiskan, jatuh semula ke tempat kita tepuk. Adakah dikira mustakmal ataupun boleh digunakan? Dia gini kaedah, bila kita tepuk debu, kan? Kemudian debu tu tebal kan? Bila tebal, elok kita buat gini. Mana gugurkan balik debu tu, tak ambil. Ataupun kita tiup, yang mana baiklah. Kalau tiup tak habis, terabur atas rumah kita tepuk. Jadi debu yang ditepuk itu belum digunakan lagi, maka dia tak jadi mustakmal. Mustakmal ni kalau sudah disapu, yang lebih tu baru dia, kita tak boleh tepuk itu, kita kena buang dia tu. Itu kaedah dia, kaedah dalam bab at-tayammum. Itu dipanggil mustakmal tu, itu dia panggil debu yang telah digunakan untuk bersuci, untuk taharah. Ini belum guna lagi, kita baru ambil baru ni. Baru ambil dia, itu tidak dikira. Wallahu alam. Masih lagi dalam soalan yang ketiga, adakah jenazah bayi yang belum khatan ataupun mu'allah dewasa yang tak berkhitan itu perlu ditayamum selepas daripada dimandikan? Jawabnya tidak. Ulama menyenaraikan orang-orang yang kena tayamum, mayat yang kena tayamum, kalau tak boleh dimandi. Sebab apa? Tak ada air. Air tak ada langsung. Ada sikit untuk kita minum. Kalau mandi mayat ni, mati dahaga kita, maka kita tayamum dia. Ataupun seorang tu mati, contohnya seorang laki-laki ni pecah dia punya kapal, jatuh di pulau, semua wanita di situ. Jadi wanita mana yang nak mandikan mayat orang laki-laki, bukan mahram, maka ketika itu bolehlah mereka tayamumkan dia. Ataupun wanita di tengah laki-laki yang ajnabi, boleh tayamum. Dia kata itu. Ataupun mayat tak boleh dimandikan, seperti mayat yang terbakar. Mayat dia ni terbakar rentung kata orang. Kalau mandi tak tahu jadi apa. Mungkin jadi luruh habis dia pun daging-daging ke macam mana. Maka ketika itu dibenarkan. Ataupun maradun mu'dim, penyakit berjangkit. Sebab itulah tuan-tuan tengok zaman COVID ni orang tayamumkan jenazah yang positif COVID. Jadi kita doalah semoga Allah Taala kabulkan mereka itu. Kan? Jadi kita kata tidak ada tayamum pada budak-budak. Itu was-was. Sebab budak ni tak khitan, kena tayamum. Orang tua-tua hak baru masuk Islam tak khitan, kena tayamum. Jadi berapa ramai kan? Orang-orang zaman dulu masuk Islam, orang-orang yang bukan Arab yang masuk Islam. Adakah dalam riwayat kata semua sekali kena khitan? Tak ada kena khitan. Baik. Yang soalan yang keempat, hukum nazar yang wajib ditunaikan. Apa dia kau nazar yang boleh ditunaikan? Ni macam-macam orang bernazar gini. Kalau menang bola, aku nak berjalan kaki. Ada kata nak berjalan kaki dari Kota Baru ke Putrajaya. Nak berjalan kaki tak payah pakai baju pun ada, tak payah pakai seluar. Kalau dapat itu ini cukur kepala. Adakah nazar macam tu? Jawab itu nazar main-main. Nazar dia terpanggil nazar main-main je. Nazar ni tuan-tuan kena ingat ada kaedah dia. Dalam hadis ulama katakan nazar an-nazr fi ta'ah. Nazar itu apabila orang berniat nak melakukan ketaatan. Ada satu kes cerita. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sedang Nabi berkhutbah, ada seorang laki-laki nama dia Abu Israel.
Abu Israel ni duduk berdiri tengah panas. Berdiri tengah panas. Nabi tanya, kenapa tu? Kenapa? Dia kata, Rasulullah, dia bernazar nak berdiri di bawah matahari. Tak mau duduk. Tak mau berteduh. Tak mau bercakap. Dan dia berpuasa. Nabi ke tepi semua yang tak ada kerja tu. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, muruhu falyatakallam wal yastazil wal yaq'ud wal yutimma shalahu. Nabi kata suruh dia duduk. Mari duduk tempat teduh ni. Suruh dia bercakap. Yang dia niat puasa tu, biar dia puasa. Sebab puasa tu ta'ah. Jadi tuan-tuan, kita hari ni banyak karut dalam masyarakat ni, kan? Menazar tu menazar ni. Kita biar cerdik kat kita. Kita ni ada agama, tuan-tuan. Kan? Dalam kitab Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad, nazar itu apa? Beriltizam dengan amalan taqarrub ila Allah yang tidak ditentukan oleh syarak. Amalan ni amalan ibadat. Tapi syarak tak suruh, tak paksa kita buat. Tapi kita paksa diri kita. Seperti apa dia? Seperti dia niat nak solat. Aku kalau dapat apa-apa, wajib kat atas aku solat 2 rakaat. Anak dia kata, abah dapat dah projek kita. Solat. Wajib dia kena solat. Wajib atas aku pergi umrah. Wajib atas aku berpuasa. Wajib atas aku sedekah. Wajib baca Quran. Itu ibadat, maka dia kena wajib buat. Sebab dia memperwajib ke atas dirinya perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun memperwajibkan benda wajib, lah. Contoh dia kata, kalau aku boleh projek, wajib atas aku semayang solat 5 waktu. Solat fardu 5 waktu. Wajib apa? Yang benda tu dah wajib. Itu dipanggil lara, tak jadi. Ataupun buat benda harus. Seperti nak berjalan kaki. Aku kena berjalan kaki. Kuala Kerai, Kuala Lumpur. Mesti dia naik bah. Tak ada faedah jalan kaki apa. Glamour ada glamour. Jalan kaki. Hari-hari wartawan duk turut dia. Orang duk bagi derma tepi jalan. Boleh glamour baik. Jadi nazar, jangan buat nazar karut lah. Seperti nak botokkan kepala. Ini semuanya cerita-cerita karut belaka ni. Tak ada dalam undang-undang. Maka ucapan nazar itu sia-sia dan tidak memberi kesan kepada hukum. Jadi kalau tuan tengok ada orang jalan kaki, kerana nazar, biar dia jalan kaki. Cari pasal apa, tak ada faedah. Orang cukur kepala, suruh tak payah cukur lah, kata awak. Nak cukur, tapi tak payah bernazar dengan benda-benda yang macam ni. Kita ni kadang-kadang banyak main-main sendiri. Duk buat benda-benda hukum yang tidak patutnya dibuat. Maka kita jadilah benda yang banyak benda pelik dalam masyarakat sebab duk buat benda yang tidak disyariatkan. Dan nazar itu sendiri tidak digalakkan dalam syariat. Dalam nazar itu sendiri tidak digalakkan dalam syariat. Yang penting nazar itu tak jadi, cuma ada satu lagi dia panggil kafar. Kalau nazar tak jadi, dia kena bayar kafaratul yamin, bayar denda sumpah. Dia bagi makan 10 orang miskin, selesailah dia punya niat yang tak betul tadi. Wallahu a'lam. Baiklah, soalan yang kelima. Ada dalam Quran surah Al-Mujadilah ni. Ayat 12 kata, "Iza ya ayyuhallazina amanu iza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah." Bila nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu kena sedekah dulu baru jumpa Nabi. Jadi soalan saya, dalam konteks sekarang, boleh tak kita beramal secara berterusan dengan memberi sedekah sebelum mengikuti majlis ilmu? Kita kata tidak ada sunnah macam tu. Yang tak ada sedekah ni pun tak ramai orang mari. Kalau kena sedekah pula, lagi tak ada orang. Jangan buat benda yang tidak disyariatkan. Tak usah duduk pandai-pandai lah. Baru ni sibuk dengan sedekah subuh. Habis pakat subuh, sedekah subuh. Sedekah lah, saya tak larang. Tapi istilah tu. Seolah-olah kalau terlepas subuh, tak payah sedekah lah. Tak. Sedekah bila-bila. 24 jam boleh sedekah. Tapi dalam konteks ini jangan guna ayat ini. Ayat ni panjang lah dalam tafsir Qurtubi. Dia cerita asal ceritanya siapa. Sehingga Sayyidina Ali kata ayat ni je. Aku seorang yang sempat dengan ayat ni, sempat beramal dengan dia, kemudian dibatalkan hukum. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kita kata jangan guna ayat ini untuk nak create satu ibadat yang tidak disyariatkan. Tuan-tuan nak sedekah. Tapi bagi saya sendiri secara peribadi, anak tak suka tengah kita kuliah orang duduk holo tabung derma kuliah. Jadi seolah-olah macam kita penceramah ni mari kena bagi tabung lah untuk nak bagi ke ustaz. Jangan tuan-tuan. Kalau penganjur rasa saya tak ada duit ni ustaz ni,
kami tak ada duit ni, tapi nak ajak ustaz mari ceramah. InsyaAllah saya akan pergi. InsyaAllah. Dekat-dekat lah, kalau jauh-jauh tu kita tengoklah ada tiket ke tak ada tiket, kapal terbang, bas tu ada tiket ke tidak, biar sesuai. Tapi sekiranya kalaulah sampai peringkat itu, jangan. Nak buat tabung lain. Letak kat tepi pintu, tabung untuk majlis ilmu contohnya. Tapi kalau tengah kita duk mengajar, mari tabung peh. Ni ustaz ni mari jauh ni banyak sikit. Jangan tuan-tuan. Ustaz pun ada maruah juga, ada muruah dalam bahasa Arab kata. Jadi tak payah dibuat tabung yang tidak ditabungkan dia. Jadi dalam konteks sekarang jangan buatlah sedekah sebelum majlis ilmu. Sedekah waktu majlis ilmu berjalan, dua-dua tak payah buat. Nak buat juga kita letak je di tepi pintu masjid tu ada tabung, tulis itu. Tabung bantuan orang miskin, tabung majlis ilmu. Boleh, tak ada masalah. Tabung untuk jamuan. Buat. Tapi nak setiap kali kena kuliah kena ada tabung, kita kata tidak. Ayat Quran itu jangan diguna di tempat yang tak kena pada dia. Wallah. Itu pun zaman sahabat pun peringkat awal sekejap tu ya, kemudian dibatalkan. Soalan yang ke-8, seorang itu ada haid dia 7-8 hari. Tetap. Dia punya setiap bulan. Tiba-tiba ada bulan tu terlebih. Hari ke-9 masih lagi ada darah. Adakah dia kena berhenti solat mengikut kebiasaan? Kata di para ulama, haid dengan nifas ni al-ibratu biwujudi dam. Yang diambil kira ada darah. Walaupun kita biasa seminggu, tapi kalau darah tu berterusan dan warna dia pun warna haid, maka kita akan terus lagi. Mengikut Syafi'i ini, mazhab Syafi'i dia kata darah haid ni paling lama dia 15 hari 15 malam. Jadi kita pergi sampai 15 hari 15 malam. Ketika itu baru kita nak pindah kepada akta istihadah, barulah boleh. Tapi kalau darah tu sama, sebab dia masalah haid dengan nifas ni masalah tidak ada nas. Cuba dia kata, Nabi kata, berhaidlah kamu mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, seminggu 7 hari mengikut kebiasaan. Dalam hadis Hamnah tu panjang perbahasan. Jadi kita sama juga dengan orang nifas. Ada seorang ni, nifas ni 40 hari. Tak solat dia 40 hari. Tidak begitu. Ibu-ibu muda yang bersalin ni, nifas itu bila ada darah maka dia nifas. Ada orang 25 hari dah berhenti darah. Ada orang yang cesarean, yang kaisariah ni apa ni, yang belah ni. Mungkin dalam masa 20 hari dah tak ada darah. 15 hari berhenti. Kalau darah berhenti, solatlah. Tak cukup 40. Siapa dia bercakap nifas tu 40 hari? Cuma dalam tempoh 40 hari. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kata 60 hari. Mana kalau darah tu berterusan, darah berhenti dah dia. Wallahu alam. Soalan yang ketujuh, saya selalu berjamaah duduk di barisan belakang sekali. Duduk di hadapan macam kurang khusyuk. Jadi apa pilihan terbaik bagi orang seperti saya? Kita kena tengok kepada siapa saya. Kita pun tak tahu ni. Saya tu laki-laki ke perempuan? Sebab tu kadang-kadang penghantar soalan ni, dia tulis kat bawah tu nama dia, perempuan. Kita tak baca pun nama sini. Baru senang admin kita bagi, kita tahu soalan wanita. Baik, saya jawab dua situasi. Sebab tak tahu siapa dia yang bertanya ni. Kalau laki-laki, Nabi sebut dalam hadis yang sahih tuan-tuan, hadis yang sabit riwayat Imam Ahmad wa Ahlus Sunan Arba'ah. Nabi kata apa? Daripada rawahu Muslim fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik saf orang laki-laki depan, wa syarruha akhiruha. Yang tak baik belakang. Maknanya kalau orang laki-laki kena penuhkan saf depan dulu. Kalau mari awal duduk depan. Kalau kita mari kemudian buat macam mana? Nah, masjid dah penuh, duduk kat belakang. Tapi maknanya naknya Nabi kata yang terbaik duduk depan, bukan duduk belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Sebaik-baik saf wanita di belakang. Dan yang tak baiknya duduk depan. Kata di para ulama, Imam Nawawi contohnya dalam syarah dia kepada hadis ni, dia kata kita kena tengok amma sufrija fa wa ala umumiha. Jadi kalau saf laki-laki jelaslah kena depan. Tapi wanita sufufun nisa macam mana pula? Jadi kalau wanita duduk di belakang, kan asalnya saf macam ni, laki-laki
Kanak-kanak, kemudian mari wanita. Jadi kalau duduk tempat terbuka macam tu, jadi wanita yang paling belakang lebih baik daripada duduk depan. Sebab depan tu dekat dengan laki-laki. Itu maksud dia hadis tu. Tapi kalaulah dia sudah berbeza, kalau sudah ada sekatan, macam kita sekarang ada lansir, ada dinding, maka wanita duduk depan lebih baik daripada dia duduk di belakang. Sama juga dengan orang laki-laki. Wallahu a'lam. Jadi kalau kata saya selesa di belakang, itu tidak kena. Dibimbangi, takut itu dimintalah ubis syaitan. Mintalah ubis syaitan. Lebih-lebih kalau laki-laki. Laki-laki duduk belakang, selesa, campurkan was-was syaitan pergi duduk depan. Kalau wanita tengok keadaan. Mana kalau sah tu terbuka, elok di belakang. Kalau sah sudah tutup dengan ada kain lansirnya, bahkan bukan lansir, masjid setengah masjid tu dengan tembok lagi, dengan dinding. Itu tidak ada masalah, pergi duduk depan je lah. Wallahu a'lam. Soalan yang ke-8, doa pakai rakaman ni macam mana ni? Kita duduk dalam majlis, nak pembuka majlis, tuan-tuan kita baca doa. Dia pun buka kaset, buka MP3. Dia punya admin dia pasang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Carilah ustaz mana-mana yang munajat sedap suara lah. Jadi kita amin ke tak amin? Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni hidup di alam maya sudah hampir 2 tahun ni, jadi macam ni lah. Semua benda nak online belaka. Jadi kata di para ulama, kita kena amin tu kalau doa tu live. Doa live. Contohnya, Ustaz tak boleh hadir. Dia tak boleh hadir dari majlis sebab dia kena pakai glamping. Contohnya, dia duduk di bilik kuarantin, dia pun pasang speaker sini, kita dalam dewan, dia baca situ. Boleh kita aminkan. Mana live. Tapi kalau sudah rakaman, lah. Jadi new normal, bukan semua boleh di new normal. New normal dalam keadaan yang dipatuhi syariah boleh kita buat. Soalan yang sama. Jadi kita kena hati-hatilah tuan-tuan. Bukan semua boleh pakai rakaman. Ada benda boleh rakam, ada benda yang tak boleh dirakamkan. Kita baca doa sendiri. Kan apa yang susah sangat baca doa? Jadi masalahnya kita ni payah sebab protokol doa tu banyak. Apalah kiranya jua perhimpunan kami pada pagi ini, perhimpunan integriti ini, jadi banyak sangat benda. Kalau ambil doa-doa yang maksud senang, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sum. Ya Allah, jadi perhimpunan kami perhimpunan yang berkati, perhimpunan yang baik. Setelah kami berpisah ni pun kami jadi orang baik. Kan mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Senang. Ini tidak dalam doa pun ada protokol juga. Ya Allah, berilah keberkatan kepada ketua kami ni, berilah kepada ketua eksekutif. Jadi nama nak elok kita doa kepada pemimpin. Tapi oleh kerana kita payah nak protokol, siapa mereka pergi ambil rakaman lah. Buat mudah-mudah ya tuan-tuan. Jangan duk payah-payah. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan perpayah-payah, jangan payah-payahkan. Soalan yang ke-9, apa hukum perempuan pakai gelang kaki? Ya, orang perempuan ni boleh pakai apa semua. Sebab dia kata ada larangan. Larangan dalam Quran surah An-Nur. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan hentak kaki supaya bunyi gelang kaki dia tu, supaya diketahui oleh orang. Baik, kalau kita pakai gelang yang tak bunyi, tak ada masalah apa, tidak jadi masalah. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kan, menakalkan pandangan Ibnu Katsir, kata apa, para wanita zaman jahiliyah pada kaki mereka memakai gelang kaki yang berloceng. Jadi bila di jalan kreng bunyi. Dia orang tengok, oi, siapa tu? Tak kira lah kalau gelang tangan pun kalau bunyi sama juga larangan. Tak seperti kaki. Cuma ayat tu turun kepada kaki sebab apa? Sebab zaman tu para wanita apabila berjalan sambil menghentak kakinya bertujuan untuk mengeluarkan bunyi, maka larangan akan perbuatan tersebut. Tapi kalau kita pakai gelang kaki yang tak bunyi, ada stocking pula, kain pun labuh, tidaklah jadi masalah, insya-Allah. Lebih-lebih lagi kalau kita pakai gelang kaki ke mana di rumah kita, nak bunyi banyak mana pun, sekurang-kurang suami tahu, cik adik mari datang.
Tak, dia apa? Paling tengok. Ini suami bini mari duduk sebelah, tak tahu lagi duduk macam rosak. Huru-hara juga dunia ni. Jadi kita kata SOP pakai gelang kaki boleh, tapi dengan syarat tidak ada bunyi dan tidak menampakkan perhiasan yang lebih sangatlah. Boleh lah. Asalnya berhias tu boleh. Tapi kalau kita nak keluar rumah, contohnya menimbulkan orang panggil yulfitun nazar, menarik perhatian orang lelaki yang ajnabi, maka itu dilarang. Jadi tengok keadaan lah, gelang kaki macam mana. Kita nak kata tak boleh total, payah. Nak kata boleh 100% pun ada SOP dia. Wallahu a'lam. Soalan yang ke-10. Mohon penjelasan dari Ustaz kalau azan dari handphone ataupun jam dinding. Kan ada setengah jam tu, dia duduk kat dinding tu azan. Bila masuk waktu dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya kena jawab ke tak jawab? Jawabnya tidak disunatkan kita jawab. Sebab yang kita jawab ni yang live. Macam tadi juga. Isu doa tadi. Doa tadi kalau rakaman, tak payah kita amin. Tapi kalau live, kita boleh aminkan dia. Sama juga dengan azan. Oh, dia kata, tu, kita dengar di mikrofon di masjid. Kita bukan pergi masjid pun, duduk kat rumah. Apa beza dengan azan kat dinding? Jawabnya beza. Yang ni orang yang azan. Yang ni jam yang menyiarkan azan orang. Itu berbeza. Jadi kita nak jawab ni yang live. Macam kalau kita dengar azan live, kita boleh jawab. Walaupun contohnya azan dalam TV, di dalam radio. Tapi radio pun dia tak live dah. Dia rakam juga. Saya satu hari nak pergi ke Kuala Lumpur tu, ada rakaman azan di atas menara tinggi, menara KL. Naik atas tu azan. Untuk apa ni? Untuk TV sekian. Tak ingat TV syarikat mana. Lepas tu saya bagi nasihat kepada pihak penerbit. Saya kata jangan lupa ya, selepas azan tolong siarkan selawat kata Nabi SAW. Lepas azan siarkan selawat. Sebab ramai orang terlupa. Selepas azan dia tak jawab, dia tak selawat. Dia pakai terus Allahumma rabb hazid da'at tamah. Ana dah check, ana dah cuba dia cuba tanya berapa orang yang selawat lepas azan, dia kata tak selawat. Sebab apa? Sebab tidak ada dalam radio dengan TV selawat lepas azan. Jadi kita kata bukan salah TV dengan radio, salah awak belajar tak habisnya. Itu marah dengan TV radio kenapa? Baik, soalan yang ke-11, sah ke solat kita berimamkan imam yang jamak, yang qasar, kita tamam, sah, tidak jadi masalah. Contohnya kita solat zuhur, sampai di masjid, orang solat zuhur dah habis, ada orang musafir nak jamak qasar, jadi kita boleh masuk. Dia solat 2 rakaat, kita tambah lagi 2 rakaat. Nah, solat 2, kita tambah lagi 2. Boleh. Alhamdulillah. Kalau sebaliknya tak boleh. Sebalik macam mana? Kita tamam, orang qasar nak belakang kita. Tak boleh. Tak boleh ikut? Boleh. Dia kena tamamkan solat dia. Itu maksud orang yang qasar tidak boleh ikut orang yang tamam. Kalau dia nak qasar. Kenapa hal situ? Tapi kalau dia nak tamam, boleh. Sebab itulah nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sampai di masjid, contohnya kita nak solat zuhur, jamak takdim. Orang di masjid baru solat. Kita ikut dia. Solat zuhur 4 rakaat. Selepas habis, kita niat jamak takdim, kita undur ke belakang. Kita buat pula solat jemaah asar qasar, jamak takdim. Boleh. Jadi 6 rakaat lah. Yang tak bolehnya sebalik. Orang tamam ikut orang qasar boleh, dengan syarat dia tambah lagi. Orang qasar nak ikut orang tamam tak boleh kalau qasar, tapi boleh kalau dia tamamkan. Betul jelas itu kan? Alhamdulillah. Saya datang, imam sudah rakaat yang ketiga. Imam rakaat yang ketiga, yang keempat, 2 rakaat. Tapi saya nak qasar. Boleh tak boleh saya masuk dengan imam, salam sekali dengan imam? Kita kata la. Tak boleh. Mana-mana orang yang qasar ikut siapa? Ikut imam, maka dia kena tamam. Walaupun dia dapat 1 rakaat. Dia dapat rukuk ya, dia kena 4 rakaat lepas pada tu. Kalau awak nak qasar juga, tunggu habis imam tu, kita buat jemaah sendiri.
bersama dengan orang-orang yang musafir. Wallahu a'lam. Kita pergi lagi kepada soalan yang ke-12. Antara makan habbatus sauda dan ubat hospital, macam mana? Soalan dia panjang, meleret-leret ni. Admin kita tolong ringkaskan. Orang ni kawan dia sakit, demam. Dia kata makanlah habbatus sauda. Ada dalam hadis habbatus sauda ni. Mari seorang lagi kata, tak sesuai. Penyakit panas tak sesuai dengan habbatus sauda yang juga panas. Jadi adakah orang ni tak kira melanggar SOP hadis Nabi? Kita kata tidak. Itu semua tu ubat-ubat ni melalui pengalaman. Ada hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, yaqulu fil habbatis sauda. Nabi kata habbatus sauda tu syifa min kulli da illa sam. Sifat bagi segala penyakit kecuali mati. Mati tak ada ubat. Maka para ulama mengatakan syifa min kulli da, umum segala penyakit boleh guna habbatus sauda. Ada ulama katakan am urid bihil khusus, umum penyakit, tapi ada penyakit yang tersendiri yang sesuai dengan dia. Bukan makna semua penyakit tak kena belaka. Tak. Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar dalam syarah hadis ni kata apa? Hadis tu dalam Bukhari. Ibnu Hajar kata ini sifat min kulli da, semua penyakit itu maksudnya penyakit yaqbalul ilaj biha, penyakit yang boleh diubat dengan habbatus sauda. Bukan umum tu tak, segala all penyakit dia panggil multi penyakit semua boleh belaka. Penyakit yang sesuai dengan dia. Jadi kata-kata saudara kamu tadi yang mengatakan ada penyakit tak sesuai, betul. Jadi ada penyakit sesuai dengan habbatus sauda, ada penyakit sesuai dengan madu, ada penyakit sesuai dengan ubat-ubat yang lain. Kita kata semua perkara itu ada cara dia sendiri. Habbatus sauda boleh makan, boleh. Tidak ada larangan, cuma jangan kita over sangatlah. Habbatus sauda sifat min kulli da. Betul. Ibnu Hajar kata sifat min kulli da'in yuqabilul ilaj. Penyakit yang sesuai dengan ilaj. Sebab tu ulama ini kata kalaulah penyakit kesejukan sesuai dengan habbatus sauda sebab dia sejuk. Madu pun sama juga. Tapi kalau penyakit panas dia kita tambah panas lagi nanti meletup pula. Wallahu alam. Jadi kita mengatakan habbatus sauda memang ada hadis. Buah tamar pun ada hadis. Asal madu pun ada hadis. Cuma dari sudut penggunaan kita kena tengok mana yang sesuai, mana yang tak sesuai. Itu pengalaman al-atibak lah. Para tabib yang menggunakan benda ni dia kena ada nasihat kepakaran juga. Dan kita makan ni pun ikhtiar. Kalau makan habbatus sauda tak boleh makan ubat hospital. Siapa cakap? Kalau tak ada benda tu tidak ada musadamah dengan, makanlah. Yang ni ikhtiar cara ni ikhtiar cara ni. Dua-duanya ini kita pakai dua-dua. Jangan lebih-lebih separuh. Tak boleh ghulu. Soalan yang ke-13, apakah ilmu laduni? Sebab ada orang kata ilmu laduni ni sebagaimana ilmu Nabi Khidir dengan Musa. Kita kata panjang juga perbahasan. Ilmu laduni, ilmu tak payah belajar. Allah Ta'ala buka jadi pandai selalu. Kata di para ulama, ilmu ni lah ilmu yang banyak memerangkap orang masuk kepada ajaran yang pelik, ajaran sesat. Jangan hati-hati tuan-tuan. Orang ni bila dia buat ajaran pelik, dia kata ini ilmu laduni. Allah Ta'ala buka dengan saya nampak kasyaf dekat-dekat dengan dia tu. Jadi kita kata ilmu ni jangan salah guna. Banyaknya syaitan-syaitan masuk melalui ilmu ni lah nak menyesatkan orang. Tok guru kita ni ada ilmu laduni. Sebab tu apa yang dia cakap jangan dibantah. Walaupun bercanggah dengan Quran dan hadis. Tak ada ilmu laduni yang boleh menyanggahi Quran dengan sunnah. Tak ada. Kalau ajaran dia bercanggah dengan Quran dan hadis, kita kata ini ladun syaitan. Bukan ladun ni daripada Allah Azza wa Jalla. Inna syayatina la yuhuna. Syaitan tu bagi wahyu kepada pengikut-pengikut dia. Jadi ini ilmu ni banyak memerangkapkan ajaran sesat melalui ilmu laduni. Dengan kasar ni. Apa yang Tok Guru buat ni, Tok Guru sudah Allah Ta'ala buka direct. Buka terus. Tapi ilmu laduni tak ada ke? Ada, bukan kata tak ada langsung. Berapa ramai kita dengar
syekh-syekh kita. Dia kata, dia tengah mengajar, lepas dia syarah kitab, dia kata, Alhamdulillah. Saya kata, apa Syekh? Dia kata, waktu ana murajaah masalah ni tadi, mughlaq. Tak nampak nak syarah. Tak nampak. Baca 3 kali tak jelas. 3 kali tak jelas. Tapi waktu ana syarah tadi, Allah Ta'ala buka. Hasil daripada aku duk baca kitab 2-3 kitab tadi, Allah Ta'ala buka, maksudnya begini. Dia kata Alhamdulillah. Sebab Allah Ta'ala buka ilmu itu pada waktu diperlukan. Itu berlaku. Allah Ta'ala beri karamat, kemuliaan kepada guru-guru kita tak nafikan. Tapi kalau orang banyak guna ilmu madani, banyak guna ilmu kasyaf, hati-hati tuan-tuan, itu perangkap syaitan. Nak memesongkan kita, mana timbullah ilmu batiniah, ilmu apa ni, mari daripada ni, ilmu laduni. Dia dakwa ilmu laduni lebih tinggi daripada ilmu Nabi. Sebab tu Khidir boleh lawan Musa. Tuan-tuan kena ingat, Khidir dengan Musa ni satu isu khas. Nabi Musa, Khidir tidak duduk di bawah kekuasaan Nabi Musa. Sebab tu bila dia jumpa, dia kata, siapa dia? Musa. Khidir tanya, Musa Rasul Bani Israel? Mana dia keluar? Jadi pada itulah kita jangan guna banyak sangat benda-benda yang pelik ni. Tapi masyarakat ni memang suka benda pelik. Dia benda pelik, suka lalu. Ramai lalu dia punya peminat. Pasal tu orang jual ubat pun laku je. Kalau pergi pasar pagi, tengok orang jual ubat, penuh orang liku dia. Minggu depan dia jual ubat tu juga, orang liku lagi. Tak ada kerja buat kita ni. Suka cari benda pelik. Kalau kita ajar ini sahih daripada Nabi SAW, yang sahih tak sahih pun, Ustaz, boleh terbang tak? Tak boleh terbang. Oh, tak kuat. Jangan main-main lah. Soalan yang ke-14, apakah hukum wang khairat kematian dan wang sedekah orang ramai setelah berlaku kematian? Ini realiti ni. Bila kita kan tabung khairat ni, masjid ada tabung khairat, kerajaan bagi tabung kifalah. Kifalah ni mana tabung bantuan apabila berlaku kematian. Boleh berapa 1,000 ke 1,500, saya pun tak ingat. Setiap masjid dia ada apa ni? Ada tabung khairat kematian. 500, 300 dia bagi sumbangan. Ataupun orang mari melawat. Biasa lepas mati orang mari ziarah tu, dia bagilah duit, ialah simpati kepada keluarga yang orang mati tu. Maka apakah duit itu masuk dalam harta pusaka ataupun tidak? Jadi alhamdulillah saya tengok dalam laman web Mufti Wilayah di bawah tajuk Al-Kafi. Tulis tuan-tuan, Al-Kafi 553. Nombor 53, adakah wang khairat kematian itu perlu difaraidkan? Jawab dia sini, tidak perlu faraid. Tidak perlu faraid. Sebab apa? Sebab duit tu orang beri untuk pengurusan jenazah. Orang kalau orang ni mati ni ada anak kecil, orang bagi kepada anak-anak dia tu untuk buat pengurusan. Jadi apa yang kita nak buat? Kita uruskan jenazah. Selesai pengurusan jenazah, kita gunalah apa-apa yang kita ada. Contohnya anak-anak dia ni ada duit dah, kaya-kaya dah. Kalau dia tinggal anak yatim apa, kita gunalah untuk budak-budak tu. Buat belanja sekolah. Jangan sibuk duk buat benda ni. Orang bantu dia, kita buat habiskan duit. Jadi kalaulah kita kata anak-anak dia dah ada duit belaka dah, jadi duit lebih, eloklah kalau kita masukkan ke dalam tabung balik. Pergi tabung masjid, ya Allah ini wakaf untuk arwah ayah ke mak kita. Boleh kita gunakan dan dia tidak masuk dalam faraid. Jawapannya tak masuk dalam faraid. Soalan yang terakhir, hukum anak belum baligh. Dosa pahala budak ni macam mana? Dalam hadis Nabi jelas, rufi'al qalam, tidak diangkatkan, tidak ditulis dosa pahala ni kepada kanak-kanak selagi dia tak balik. Maknanya kalau dia buat dosa, tidak dikira berdosa dengan dosa, tapi dia tidak dituliskan dosa tu. Kalau dia buat pahala, dia boleh pahala. Boleh pahala. Bukan kata tak boleh. Kadang-kadang anak tanya, saya baca Quran boleh pahala ke mak? Boleh pahala. Tapi mak dapat pahala mengajar awak. Lain. Ada satu hadis. Hadis yang diriwayat oleh Sulaiman bin Amru Al-Ahwas an Abihi qala, orang tanya, maaf, ada soalan lain. Soalan yang orang tanya tentang
Ni hadis dalam Sahih Muslim semula. Hadis tadi panjang cerita. Kita ambil yang ringkasnya sebab soalan kita nak ringkas. Fi Sahih Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Hajjatul Wada, seorang makcik perempuan dia bawa baby dia pakai ihram haji. Dia pun angkat, "Ya Rasulullah, ali hadza hajj?" Baby ni boleh haji tak? Nabi kata, "Na'am. Boleh haji. Walaki ajrun." Tapi pahala boleh kamu. Pahala bawa ni, pahala menyelesaikan bawa, pahala dukung dia pergi tawaf, pergi melontar. Tapi haji tu boleh ke budak tu? Haji kecil lah. Maka kalaulah anak kita solat, anak kita baca Quran, anak kita puasa, dia ada. Dia boleh untuk dia puasa tu. Tapi pahalanya, pahala ibu bapa yang suruh dia tu, boleh pahala kepada dia. Jadi kita kata Alhamdulillah, budak-budak yang dari sudut dosa tak dapat. Tak ada dosa. Tetapi, tanggungjawab kena ada. Contohnya, kanak-kanak ni pergi pecahkan barang orang. Jangan kita kata, budak ni tak ada dosa ni, relax. La, no relax. Ibu bapa dia, wali amri kena ganti barang orang tu. Pergi ganti barang orang tu sebab anak awak pecahkan dia. Tanggungjawab tu kena ada. Baik, kalau dia buat jenayah, juwana kata sekarang. Nak masuk hudud tak boleh. Hudud tak boleh sebab dia belum lagi balik. Tapi dia ada undang-undang takzir, dia ada undang-undang takdib. Panjanglah kalau kita baca dalam Ahkamul Jina'i fil Islam, ada undang-undang. Makanya soalan kepada ibu ni, kita kata budak tu memang dilepaskan tapi tidak dilepaskan alal itlaq. Kalau melakukan jenayah kerusakan, dia ada tanggungjawab. Tapi kalau dia buat baik, dia boleh pahala. Habis pahala apa dia budak? Allah Ta'ala simpanlah pahala untuk dia. Nanti dia balik esok, aset dia sudah ada. Tapi yang suruh dia solat, suruh dia baca Quran, kita boleh pahala. Raja-rajalah ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, suruh adik ni, suruh baca Quran, suruh solat, ajak dia puasa, ajak dia buat benda baik, kan? Pahala dapat kepada kita yang mengajar. Dan kalau ada dosa, dia tak berdosa. Tapi ingat, kalau tu budak buat dosa dengan sebab mak ayah suruh, mak ayah dia ajak pergi pesta, lompat sekali, dosa dia naik atas kepala orang yang bawa dia tu. Mana dia tidak lepas peri gitu ya. Sebab dia tak balik, dia tak ada dosa sendiri. Tapi orang yang menyebabkan dia buat dosa itu bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi panjanglah. Ada sebuah kitab yang saya ada, satu tesis, tajuk dia Ahkamut Tifli fil Islam ni. Kalau tuan-tuan yang boleh bahasa Arab ni, tengok dalam PDF dia. Ahkamut Tifli fil Islam, dia bahas tentang masalah-masalah yang panjang ini. Jadi saya jawab ringkas. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Jadi setakat itulah dulu. Untuk ada satu soalan yang saya tak nak jawab. Soalan dianya, apa hukum orang pergi Mekah sekarang? Nak tawaf tak boleh kecuali pakai ihram. Kena pakai ihram, kena ada gelang dia punya sistem tawakal Allah. Jadi saya tak berani jawab isu-isu macam ni. Kalau saya kata boleh je tipu, jadi saya ajak orang pergi Mekah suruh menipu. Kalau saya kata tak boleh, tuan-tuan marah pula. Dia kata ustaz ni orang nak buat ibadat persekat. Jadi isu ni saya tangguh dulu. Eloklah soalan ni dihantar ke pejabat majlis mufti. Mana-mana 14 mufti, pejabat mufti di Malaysia, minta dia orang huraikan. Tapi secara zahirnya, kita nak beribadat. Kenapa kita tipu? Kan? Kenapa kita nak tipu? Kalau kerajaan buat peraturan macam tu, adalah sebab dia. Sebab dia tak mau jam tempat tawaf. Dia buka kita pergi umrah ni pun, alhamdulillah tuan-tuan. Boleh tawaf di ke atas, boleh pahala banyak. Saya tak larat, sekota kan ada. Macam-macam lah. Jadi saya tak tuntaskan jawapannya yang ke-16 ni. Cuma saya lebih beri nasihat supaya ikutlah peraturan yang dibuat oleh pihak pemerintah di sana. Dan selagi mereka tidak, dia kata dia sekat saya nak tawaf. Kita tahu dah, pergi musim ni ada SOP. Kita pergi setakat SOP, nanti tamat Covid esok, kita buat. Kalau kita nak kira sebenar pun, Nabi kita salah sekali dia pergi umrah, dia buat sekali ya umrah. Dia tak ulang 2 kali. Cuma ulangan tu tidaklah kata dilarang. Tapi kalau kata sunnah mengulangi, tidak ada sunnah. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.